Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siaran amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Terima kasih luangkan tengah hari anda bersama Buletin TV3. Saya Suzila Ida Yaakob, teruskan setengah jam berinformasi. Malaysia kutuk sekeras-kerasnya serangan pelampau Israel di Masjid Al-Aqsa. Indeks harga pengeluar Malaysia kekal tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indeks harga pengeluar Malaysia yang mengukur harga barangan di pintu kilang kekal tinggi mencecah 11% bulan lalu. Dalam satu kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin berkata, walaupun kejatuhan harga komoditi bulan lalu mungkin mengurangkan tekanan inflasi, namun harga dilihat masih tinggi dan ketidakpastian pada bulan-bulan akan datang masih menimbulkan kebimbangan. Peningkatan ini susulan indeks pelumbungan yang melonjak 18.4% berbanding 28.2% yang dicatatkan pada Mac. Indeks pertanian, perhutanan dan perikanan turut meningkat 18%. Pada masa yang sama, indeks pembuatan naik 9.8%, susulan kenaikan subsektor pembuatan produk petroleum bertapis dan pembuatan minyak lemak. Indeks bekalan elektrik dan bekalan air masing-masing juga naik sedikit pada 0.7 dan 0.2%. Sementara itu, indeks bahan mentah untuk diproses terus menunjukkan peningkatan pada 17.1% pada April berbanding pada Mac. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan dan pencerobohan oleh pelampau dan pegawai Israel di Masjid Al-Aqsa dan kawasan sekitarnya pada Ahad lalu. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata pencerobohan yang dirancang di tapak suci umat Islam dan Perhimpunan Perarakan Bendera di Kota Lama adalah satu provokasi dan pelanggaran yang jelas terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa serta kawasan sekitarnya. Menurut kenyataan itu, serbuan terbaru di Masjid Al-Aqsa itu akan menyemarakkan lagi api permusuhan di dalam dan di luar rantau itu. Malaysia menyeru masyarakat antarabangsa untuk segera menuntut rejim Israel menghentikan sebarang tindakan provokasi bagi menjamin keamanan dan kestabilan. Malaysia berdiri teguh dengan solidariti bersama rakyat Palestin dan menegaskan status Al-Quds Al-Sharif sebagai tapak suci umat Islam. Malaysia juga menegaskan sokongan dan solidariti yang tidak berbelah bahagi bersama rakyat Palestin serta perjuangan mereka untuk mencapai kebebasan mutlak daripada pendudukan haram Israel, sekaligus merealisasikan aspirasi untuk sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan pra 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota. Remaja orang kurang upaya OKU Bella yang didakwa menjadi mangsa penderaan di bawah jagaan pengasas Rumah Bonda Siti Bainun Ahmad Razali yang sepatutnya hadir bagi tujuan pengecaman ketika prosiding perbicaraan pagi tadi tidak dapat hadir kerana demam. Bella yang mengidap sindrom Down dijadualkan dipanggil pihak pendakwaan untuk melakukan sesi pengecaman terhadap tertuduh.
namun dilaporkan demam dan tidak dapat hadir ke mahkamah session untuk proses pengecaman. Sesi pengecaman itu akan dijadualkan semula supaya Bella dilaporkan sembuh. Difahamkan turut akan hadir adalah beberapa penghuni kondominium yang menjadi lokasi Bella didera. Siti Bainu mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan, iaitu mengabai dan menganiaya remaja perempuan itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Seorang lelaki warga Emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Seri Majong atas pertuduhan memandu van sekolah secara melulu dan melawan arus 11 Mei lalu. Tertuduh M. Rahman, 74 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memandu van sekolah secara melulu dengan melawan arus di hadapan sebuah kedai kereta terpakai di Jalan Dumut Setiawan pada jam 7.15 malam. Pertuduhan dibuat muka Session 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan didenda maksimum RM15,000. Selain hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan suatu lesen memandu selama tempoh tidak kurang daripada 5 tahun jika disabitkan bersalah. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin. 20 Jun ditetapkan untuk sebutan semula kes dan penyerahan dokumen. Selepas berdepan pelbagai kekangan akibat pandemik COVID-19, peranan dan tanggungjawab sosial komuniti rukun tetangga KRT di Sabah diperkasakan lagi menerusi pelbagai program dan aktiviti yang dirancang dalam fasa peralihan ke endemik. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah, Delin Liet Blanc berkata, semuanya itu bagi mengukuhkan perpaduan, keharmonian, kerjasama dan keamanan dalam kalangan masyarakat demi mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Ada 3 objektif yang nak kita capai, iaitu kita nak memperkasakan kepimpinan rukun tetangga. Dan kita juga nak memantapkan program-program rukun tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga keharmonian, serta melibatkan lebih ramai lagi komuniti terlibat dalam program sukarela berdasarkan 5 teras dalam pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga dan juga 4 agenda kerja rukun tetangga. Delin ditemui selepas program taklimat gerak kerja KRT bagi zon bandaraya Kota Kinabalu, Penampang, Putatan dan Papar. Delin berkata sepanjang pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu, KRT di seluruh Sabah tidak duduk diam, sebaliknya turut membantu dalam membendung penularan wabak itu. Antaranya menganjurkan program mendaftar penerima vaksin selain menjadi sukarelawan mobilisasi vaksin komuniti yang bermula pada Jun hingga November tahun lalu. Ahli KRT juga melaksanakan program RT Care iaitu menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada jiran tetangga yang memerlukan bantuan. KRT juga terlibat dalam menyediakan peralatan pelindungan diri PPE untuk kegunaan hospital. Sesungguhnya program sebegini amat bermakna untuk kepimpinan organisasi KRT itu sendiri sebagai pemantapan kepimpinan untuk menggerakkan lagi KRT di daerah masing-masing agar lebih cemerlang dan lebih berjaya di masa akan datang.